forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Abang Amir terhadap Isyamuddin. Apa Isyamuddin cakap? Gambar bekas pemimpin UMNO hilang semasa Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan. Penjelasan Akademi berhubung kait dengan hubungan yang wujud sekarang perlu jelaskan kerana secara peribadi apabila gambar bekas-bekas pemimpin UMNO kita yang telah banyak berkorban untuk perjuangan parti dihilangkan dalam Dewan Merdeka semasa Konvensyen, saya rasa itu tidak kena. Okey, mari kita dengar respon Datuk Abang Amir terhadap Isyamuddin. Okey, tuan, di akhir kita komen macam biasa. Saya melihat hari ini itu macam mana mantan Bendahari Barisan Nasional Isyamuddin dia bersungut dalam media sosial. Ayat sekarang ni mereka sekarang ni lain tak ada, ceritanya janggal. Semalam Tan Sri Muhyiddin kata janggal kalau UMNO minta sokong DAP. Hari ini pula Isyamuddin dia kata janggal lah apabila dia melihat bagaimana perhimpunan himpunan perpaduan di Dewan Merdeka tidak menaikkan ataupun menutup ataupun menurunkan gambar-gambar pemimpin-pemimpin UMNO daripada Presiden UMNO yang terdahulu sampailah saat ini. Katanya diturunkan, kata janggal lah katanya sebab itu Dewan Merdeka. Dan sebagai sisa kerja UMNO Malaysia, saudara Datuk Sumali beliau terpanggil untuk menjawab. Katanya saya bertanggungjawab menguruskan persiapan Dewan Merdeka setiap kali Perhimpunan Agung UMNO. Jadi gambar Presiden-Presiden UMNO katanya hanya akan dipasang oleh konsultan kita pada setiap kali PAU. Ini memanglah dari zaman sebelumnya. Memang ada gambar itu, saudara. Tiap-tiap kali ada perhimpunan, maka gambar-gambar pemimpin UMNO akan dinaikkan. Tapi kena ingat, Dewan Merdeka bukan hanya untuk Perhimpunan Agung UMNO sahaja. Perhimpunan Agung UMNO setahun sekali. Jadi ada banyak lagi pihak yang akan menyewa Dewan Merdeka dengan pelbagai program dan majlis. Termasuklah majlis perkahwinan dan sebagainya. Jadi, Himpunan Muafakat Nasional dulu pun, waktu UMNO dengan PAS mengadakan perhimpunan, majlis menandatangani piagam Muafakat Nasional, memang tak ada pun gambar-gambar pemimpin UMNO. Waktu itu Isyamuddin ada di atas sebagai Bendahari Barisan Nasional. Kenapa tak tegur? Memang tak ada pun saya. Tak bunyi apa-apa. Jadi sebab itu beliau yakin semua pemimpin UMNO tahu persoalan ini. Jadi sekarang ni apa saja dicari. Ini saya masuk bab kritik bagi politik saya. Apa saja nak dikritik. Sedangkan benda tak masuk akal pun dilontarkan juga. Contohnya macam gambar waktu perhimpunan perpaduan baru lalu itu antara 19 buah parti dan konsultan tidak pun memasang gambar-gambar pemimpin dahulu dan gambar itu bukan kekal di situ. Selepas saja perhimpunan UMNO, gambar-gambar itu akan diturunkan dan disimpan. Dijaga dengan baik. Hanya akan dipasang setiap kali adanya Perhimpunan Agung UMNO, PAU. Jadi macam Dewan itu orang pakai untuk meeting, untuk majlis perkahwinan lah. Banyak juga syarikat-syarikat mengadakan pelancaran produk-produk mereka. Takkanlah gambar nak lekat begitu saja. Jadi Isyamuddin, kalau dah tak suka tu, carilah isu yang baik. Supaya kita dapat menangani. Ini keadaannya. Ini sikit-sikit tak betul. Sikit-sikit tak betul. Ada saja, saudara. Macam sekejap lagi saya nak balas. Bila Tan Sri mengatakan bahawa kita dengan DAP dan sebagainya. Dia sendiri boleh. UMNO apa pun tak boleh. Buat itu tak boleh. Jadi serba tak kenalah, saudara. Itu keadaannya. Jadi saya merasakan kalau nak kritik yang membina, saudara. Yang tetik bengek ni tak payahlah. Kita dah bercakap soal perut ni, saudara. Sebab kena ingat, saudara, besok Parlimen akan bersidang. Kamu ahli Parlimen Semerung. Bercakaplah kita nak dengar. Apa perjuangan untuk rakyat Semerung yang kamu akan lontarkan dalam Parlimen nanti. Jangan pula berdengkur je ataupun isap vape dalam Parlimen. Kita nak dengar apa pula kenyataan-kenyataan mereka sebagai wakil rakyat, sebagai ahli Parlimen yang dihantar oleh rakyat untuk berada di Parlimen. Besok bermula persidangan Parlimen. Kita nak tahu. Kalau tak betul, apa yang tak kena, ataupun berilah pandangan untuk penambahbaikan. Bukan hanya sekadar mengkritik. Kerajaan juga bukan bersifat maksum. Perdana Menteri bukan maksum, menteri-menteri juga bukan maksum. Benar, ada juga menteri-menteri kita yang lemah. Yang perlu ditegur, tegurlah.
venue ataupun tempat terbaik di parlimen besok. Nak belasah kita nak dengar. Saya besok awal pagi lagi, saya insya-Allah akan mendengar, mengikuti persidangan parlimen penggal kedua. Dulu kita dengar cuma daripada wakil-wakil daripada kerajaan saja. Daripada pembangkang lain tak ada, ceritanya cerita retorika politik. Kita mengharapkan mulai besok, perjuangan untuk rakyat. Itu yang perlu diutamakan. Masuk soal politik, saya nak mengingatkan lagi Abai Wi. Saya tengok dalam media sosial masih ada lagi warga di Kelantan. Jangan kita marah. Datuk Seri Anwar Musa nak masuk parti mana, itu pulang pada dia lah. Dan dia juga pun bukanlah yang UMNO dah. Dia dipecat saudara. Jadi soalnya, saya dengar macam ada Saudara Husin apa ke. Dia kata kenapa tak ajak anak dia sekali masuk PAS dan sebagainya. Saya kata tak payah. Tak payah kita dengungkan persoalan begitu. Sebab ayah dengan bapa, aliran politiknya tak sama. Mungkin dia pemikiran lain. Ini perkara biasa di negara kita, saudara. Malahan, saudara, anak Nabi pun tak ikut cakap bapaknya. Contoh macam anak Nabi Nuh. Bagai nak rak. Baginda Nabi Nuh SAW. Jerit, anakku, marilah naik bahtera. Tak ada, dia tanda, akhirnya tenggelam. Itu pandangan, saudara. Macam juga, Ustaz Fadino. Ustaz Fadino lah Presiden PAS. Tapi anaknya mencari amanah. Ini realiti, saudara. Tan Sri Sari Samad kekal sebagai warga UMNO. Adiknya, ini Saudara Khalid Samad, kekal dengan amanah. Nek Omar dengan Nek Abduh pun tidak sealiran. Macam saya kata semalam, Ikmal. Datuk Seri Ikmal di mantan ketua bahagian UMNO Tanah Merah. Dia keluar menjadi bersatu. Anak dia kekal lah UMNO. Malahan saudara, jangan lupa. Sisa politik, mantan sisa politik Datuk Najib itu Datuk Syahlan. Dia tak sealiran dengan adiknya, iaitu Datuk Seri Syafuddin, Sisa Agung Parti Keadilan PKR. Jadi itulah sekarang ni malahan saya satu lagi saya nak mengingatkan. Saya tengok juga edisi siasat menulis. Saya kata ada logikanya apabila edisi siasat menulis bagaimana dia kata Tuan Haji, tak usahlah kita. Dulu pun saya dah tegur, janganlah melabelkan sama manusia ini dengan perlambangan binatang macam orang UMNO ke orang kerajaan Perikatan Pakatan Harapan ini tupai lah katanya. Tak usahlah. Kena ingat, tupai ke kera ke itu merupakan daftar kata nama binatang. Jadi tak payahlah. Kenapa tidak kita wujudkan nama-nama yang lain? Tuan Guru, saya menegur ni sebagai seorang insan. Saya tak pernah pula nak membelasah, saudara. Sebab itu, bagaimana kenyataan Nek Abduh, saya cuma memberi gambaran bahawa kemungkinan besar. Dan hari ini, Nek Abduh sudah pun menjelaskan bahawa pertemuan beliau dengan Datuk Anwar Ibrahim adalah untuk menyambung hubungan akrab antara almarhum ayahandanya, Tuan Guru Nek Aziz dengan Datuk Anwar Ibrahim. Sebab itu beliau bersama adiknya mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu kunjungan Datuk Anwar Ibrahim ke Kelantan. Itu penjelasan. Dan beliau juga menjelaskan bahawa beliau masih lagi ahli PAS. Pulanglah pada beliau. Tapi saya cuma mendengar bahawa kemungkinan dia akan meninggalkan PAS itu wallahualam bisawab, saudara. Cuma sekarang ni saya nak cerita pasal PAS ni, saudara. Ini masa PAS ni kadang-kadang lucu juga, saudara. Lucu, saudara. Bila saya nampak ada ruangan orang menulis dalam media sosial, saya rasa mungkin para sympathizer, orang yang bersimpati dengan PAS, mereka beranggapan bahawa semua parti-parti yang ditinggalkan oleh PAS sebagai janda. Ini saya ingat lagi waktu saya pernah mengadakan siaran bersama Datuk Lokman Nur Adam. Dia memberi perlambangan bagaimana PAS ni dia berkahwin dengan UMNO di Thailand, umpamanya katanya. Lepas tu balik ke Kuala Lumpur, dia kahwin dengan orang lain. Saya kata itu sikap begitu seorang lelaki boleh kata, tapi sebenar-benarnya PAS tidak boleh merasakan dirinya sebagai lelaki. Dia tu pasangan wanita. Jadi orang lain tu bukan janda. Dia yang merasakan dirinya sebagai janda berhias. Itu keadaannya, saudara. Jadi saya katakan bahawa, lihat sendiri saya, mula-mula semua warga PAS ni asalnya daripada UMNO. Tetapi apabila Tuan Haji Allahyarham Dr. Haji Muhammad Fuad kalah dalam pertandingan merebut jawatan Presiden UMNO menentang almarhum Tengku Abdul Rahman, maka tertubuhlah PAS. Kerana mengikut fakta sejarahnya,
Ini saya haraplah saudara yang menjelaskan ini dapat faham ya. Mengikut fakta sejarah, PAS ditubuhkan secara rasmi pada 23 Ogos 1951 selepas kekalahan Tuan Haji Muhammad Fuad kepada Tengku Abdul Rahman. Saudara. Kemudian selepas itu berterusanlah saudara, PAS dengan UMNO ni berterusan musuh politik ya. Lebih-lebih lagi di Kelantan dan Terengganu. Kemudian pada tahun 1973 apabila berlakunya peristiwa darah tragedi 1969, almarhum Tun Razak menyantunkan PAS untuk kembali berada dalam Barisan Nasional. Itu zaman Allahyarham Datuk Asri Haji Muda. Dan maka secara rasminya ditubuhlah Barisan Nasional pada 1 Januari 1973. Itu sebagai pengganti kepada Parti Perikatan yang gambar kapal layar. Kemudian ditukar kepada gambar dacing. Kemudian saudara, 20 tahun sebenarnya memang PAS dengan UMNO ni selama berpisahnya selama 22 tahun. Dan selepas itu bila dah wujud balik di bawah Barisan Nasional tak kekal lama saudara. Daripada tahun 73 tahun 77. Berbalah balik akhirnya PAS keluar daripada UMNO, daripada Barisan Nasional secara bersendirian pada tahun 1977. Itu era Husin On, Bapak Isyamuddin saudara. 11 tahun kemudian pada 1988, kesan perbalahan, kesan pertandingan jawatan Presiden UMNO antara Yang Mulia Tengku Razali Hamzah dengan Dr. Mahathir. Apabila UMNO diharamkan, Dr. Mahathir tak benarkan bila wujud ke UMNO baru. Dr. Mahathir tidak benarkan Tengku Razali dan pengikut-pengikutnya menyertai UMNO yang ditubuhkan UMNO baru. Maka Tengku Razali menubuhkan Parti Semangat 46. Maka PAS pun berkahwinlah dengan Semangat 46. Secara 1988. Pun tak kekal. Sebab itu yang Mulia Tengku Razali dia kata kadang-kadang dia geram sangat dengan PAS ni. Dia kata PAS ini adalah pelacur politik yang melacurkan politik katanya. Kerana pada 1 April 2008 selepas ini tak ada lagi dalam semangat Angkatan Perbuatan Ummah, saudara, lahir selepas Parti Keadilan yang dipimpin oleh Dr. Wan Azizah selaku Presiden Parti Keadilan. Ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam penjara tahun 2008. Saudara, PAS pun menyertai pula keadilan, mewujudkan Pakatan Rakyat. Ikatan Perkahwinan PAS dan Keadilan, dalam tu juga ada DAP saudara, jangan lupa. Gambar berpeluk-peluk dah jadi dengan DAP dan sebagainya. Pun tak kekal. Pada tanggal 16 Jun 2015, akhirnya Susuk Agung Parti Tindakan Demokratik Lim Guan Eng mengisytiharkan bahawa Pakatan Rakyat dibubarkan. Kerana tidak ada lagi kerjasama antara satu parti PAS itu dengan dalam komponen Perikatan Pakatan Rakyat. Jadi PAS pun kembalilah berkelana. Ini cerita dia saudara. Selepas beberapa ketika main mata pula dengan UMNO. Hinggalah pada tanggal 14 September 2019 termeterailah Piagam Muafakat Nasional di mana PAS erat merangkul UMNO atas nama Penyatuan Ummah. Hebat saudara waktu tu. Ramai yang menangis apa semua, tak perlu dah ulas lagi. Basah Dewan Merdeka tu. Pun tak kekal lama saudara. PAS akhirnya menyertai Perikatan Nasional pada 7 Ogos 2020. Ini realitinya saudara. Dan sekarang dia kekal lah dengan Perikatan Nasional. Tapi dah ada bunyi pun dah. Dengar bunyi-bunyinya bakal ada masalah. Jadi itu ceritanya cinta yang tak lama. Dia janganlah pula warga PAS mengatakan ini janda dia. DAP itu janda PAS, UMNO janda PAS, Parti Semangat 46 janda PAS. Sebenarnya bukan janda PAS. PAS itulah janda berhias yang merasakan diri ni lawa sangat. Masih lagi seolah darah sunti sebab ditutup dengan tudung jadi orang tak nampak. Cuma rahsia terdedah apabila masuk bilik malam pengantin. Baru dapat tahu ada paut sana, ada paut sini. Itu realitinya saudara. Saya tak mau cakap lebih lah. Jadi kalau dilihat dari segi rentitan sejarah, sebenarnya PAS, saya katakan merupakan janda yang selalu beranggapan
bahawa dirinya sebagai janda berhias yang tersembunyi dengan wajahnya di sebalik purdah ataupun kain tudung. Ya, janganlah gelar orang janda. Itu keadaan yang terbaru, besar kemungkinan katanya ada pula mungkin. Sebab dah mula main mata Dr. Mahathir. Dan keadaan ini tidak disenangi oleh gagasan dalam Perikatan Nasional. Bagaimana pertimbalan Presiden gerakan membuat kenyataan yang menyanggah penandatangani proklamasi rakyat yang ditandatangani oleh Presiden PAS dengan Dr. Mahathir. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Isyamuddin ni pun dah digantung oleh UMNO sepatutnya. Pasal gambar-gambar ni semua kita tahu. Siapa-siapa pun boleh sewa dekat PWC tu. So, gambar-gambar yang pemimpin UMNO tu akan diletakkan apabila ada event UMNO, ada UMNO buat persidangan. Itu seperti yang telah diberitahu oleh Ketua Penerangan UMNO dan beberapa pemimpin UMNO berkenaan gambar tersebut. Sekarang ni saya rasa yang kes gambar ni orang yang JPN lah ni duk hasut orang UMNO supaya tunjuk tak puas hati pasal gambar ni. Benda ni tak ada apa pun. Kalau siapa-siapa pergi sewa pun gambar UMNO, pemimpin UMNO tu memang tak ada. Tak biasalah PN ni pertikaian nasional orang cakap. Okey, mari terus support kajian panduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.